Rupanya depan kedai saya berjiran dengan seorang perempuan Cina. Saya cuba cakap dengan dia, awak kalau pakai baju lengan panjang sikit lagi cantik. Mungkin dia ada minat terhadap Islam. Kecabaran terbesar sebenarnya dalam hidup berumah tangga, lagi-lagi kalau kita berkahwin dengan saudara baru, kita ni tak boleh jadi cakap tak serupa bikin. Tapi kita cuba buat yang terbaik untuk memberi contoh pada pasangan kita. Kalau saudara baru ni, dia lebih kepada fakta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekarang bersama dengan saya Muhammad Ridwan Tan dalam channel Nasihat Mu'alaf. Sahabat-sahabat semua, scene yang sahabat-sahabat tengok awal tadi itu sebenarnya alhamdulillah, terima kasih, saya dijemput ke majlis ataupun pembukaan butik Lan Collection yang baru. Jadi tentu sahaja sekarang ni saya bersama dengan pemilik ataupun fashion designer Lan Collection itu sendiri, iaitu Encik Roslan. Apa khabar Encik Roslan? Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah pada Encik Roslan atas pembukaan butik yang baru itu. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan, siapa Lan Collection ataupun siapa Encik Roslan ni? Sebenarnya daripada awal diwujudkan channel Nasihat Mu'alaf, Facebook ataupun YouTube, setiap kali konten saya ataupun live saya, setiap kali saya akan sebut baju ataupun jubah yang saya pakai pada malam ini adalah tajaan daripada Lan Collection. Di manakah Lan Collection? Lan Collection terletak di Larkin Central tingkat 1 Johor Bahru. Jadi bagi tuan-tuan dan puan yang ingin membuat jubah ataupun baju corporate, baju raya, nak apa sahaja baju nak menempah, bolehlah pergi kepada Lan Collection. Jadi inilah dia orang yang selama ini menaja pakaian Nasihat Mu'alaf, termasuk dengan pakaian yang saya pakai malam ini. Alhamdulillah. Mungkin Cik Roslan perkenalkan diri sedikit kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Roslan bin Harun. Saya berasal daripada Johor Bahru. Okey, umur saya 43 tahun. 43 tahun, muda lagi tu. Dah tua. Dah tua. Butik yang baru ni di mana alamatnya? Okey, butik saya yang baru ni terletak di nombor 9, Jalan Dataran Lakin 5, Taman Dataran Lakin, Johor Bahru. Okey, boleh search dekat Google di mana untuk kita cari Lan Collection. Memang cantik. Saya memang sangat suka butik Cik Roslan yang baru ni. Memang first impression memang designer touch.
Terima kasih. Jadi kenapa sahabat-sahabat semua, kenapa hari ini kita nak bersama dengan Encik Roslan? Satunya untuk memperkenalkan siapakah fashion designer di sebalik nasihat mu'alaf selama ini. Yang keduanya, kisah perjuangan Encik Roslan itu sendiri. Ada pengajaran dan ibrah yang kita boleh ambil. Kisah yang sangat hebat. Jadi mungkin sedikit sebanyak kita boleh congkil daripada Encik Roslan, insya-Allah. InsyaAllah. Encik Roslan sebagai berkecimpung sebagai fashion designer dah berapa tahun, Encik Roslan? Okey, saya bermula dalam bidang ni sebenarnya bermula daripada zaman sekolah. Daripada zaman sekolah Zaman lagi? sekolah lagi. Daripada tu, masa tu saya tingkatan 4. 16, tingkatan 4, Ya. umur 16 tahun, sekarang 43. 43 tahun. Lebih kurang 30 tahun. Ya, betul. Masa tu saya zero experience. Semata-mata nak cari duit kocek. Lepas tu saya cari kerja dengan tak ada apa-apa pengalaman. Ada orang nak ambil saya. Dekat situ saya belajar. Berapa tahun tu proses belajar dan bekerja dengan orang? Belajar perlu ambil masa yang lama sebenarnya. Tapi dalam masa kita bekerja, kita belajar. Hari ini kita buat apa? Kita belajar. Esok kita buat apa? Kita belajar. Jadi, Bekerja sambil belajar. bekerja sambil belajar tak Saya. kesusahan tu tak rasa? Memang susah, tapi disebabkan kita nakkan duit kocek untuk kita belanja, sebab kita bukan orang senang. So nak tak nak, susah atau senang, suka tak suka, kena buat. Dengar tu, kalau mungkin ada adik-adik yang sedang mendengar, bukan mudah untuk kita nak belajar sampai belajar untuk bekerja ataupun belajar ilmu yang baru kan. Jadi penubuhan Lan Collection ataupun butik Lan Collection itu sendiri dah berapa lama, Cik Lan? Okey, butik Lan Collection bermula pada tahun 2003. Alhamdulillah sehingga kini. 2003, tahun 2022 dah 19 tahun. Ya. Allahu Akbar. Jadi daripada 19 tahun selama berkecimpung buka butik Lan Collection 19 tahun ni, adakah ada apa-apa cabaran? Mesti ada up and down kan yang Betul. Cabaran banyak sebenarnya. Cuma pulang kepada kita macam mana kita nak hadapi cabaran tu. Kalau saya nak nyatakan cabaran tu terlalu banyak. Terlalu banyak. Dari segi macam mana kita nak berhadapan dengan pelanggan, macam mana kita nak menghadapi masalah bila kekurangan pekerja, macam-macam cabaran. Macam-macam. Ya, betul. Ni best part. Biasanya bila channel Nasihat Mu'alaf, saya akan berbicara dengan sahabat-sahabat ataupun pendakwah daripada kalangan mu'alaf ataupun saudara baru ni. Encik Roslan bukan saudara baru. Saudara lama. Saudara lama kan, walaupun muka dia macam kan agak Cina sikit kan, tapi bukannya. Namanya Roslan bin Harun. Tapi Cik Roslan berkahwin dengan saudara baru, isterinya mu'alaf. Ya, betul. Kan, ini yang saya nak cuba dapatkan juga daripada Cik Roslan kan. Bagaimana berkenalan dengan isteri tu? Bagaimana boleh kenal dengan mu'alaf ni? Okey, sebenarnya detik perkenalan tu bermula bila saya buka butik yang pertama, iaitu pada tahun 2003. Bila saya sewa satu lot kedai pada tahun 2003, saya tak tahu siapa jiran kedai saya, depan, belakang saya tak tahu. Okey, bila saya dah mula berniaga, baru saya tahu. Rupanya depan kedai saya berjiran dengan seorang perempuan Cina. So bermula dekat situ kita hari-hari berjumpa, hari-hari kita bersembang. Tanpa ada rasa, maksudnya tanpa ada niat untuk kita tackle dia ataupun nak bercinta, tak ada. Lepas tu at last macam mana boleh? Okey, dia sebab kita dah hari-hari jumpa. Okey, bila kita bercakap, saya pula suka cerita tentang kepada agama. Bila saya nampak, kalau sekarang isteri saya lah. Kalau sebelum ni dia pakai baju sleeveless masa dia sebelum Islam, dia pakai skirt. Saya cuba
cakap dengan dia, awak kalau pakai baju lengan panjang sikit lagi cantik. Contoh, awak kalau pakai seluar panjang sikit lagi cantik. Memang saya tak ada apa-apa niat sebenarnya. Cuma memang saya suka kalau suka bersembang pasal agama. So, esoknya bila dia datang kerja, saya terkejut. Dia pakai agak panjang hari ni. So, saya puji ya. Saya cakap, cantik. So, saya masuk lagi. The next day, saya cakap lagi. Kalau pakai lagi panjang, lagi tutup lagi cantik. Nanti dia datang kerja, dia buat apa yang saya cakap. So, saya nampak dekat situ, kenapa macam apa yang saya cakap dia nak ikut. So, dekat situ saya nampak, mungkin dia ada minat terhadap Islam. Itulah mulanya detiknya. Mula detik itulah. Ya. Jadi kita skip sikit. Mungkin sebab sahabat-sahabat kita terbayang-bayang juga kan. Apa cabaran terbesar apabila berkahwin dengan saudara baru ni? Okey, cabaran terbesar sebenarnya dalam hidup berumah tangga, lagi-lagi kalau kita berkahwin dengan saudara baru, kita ni tak boleh jadi cakap tak serupa bikin. Kita kena jadi orang yang bercakap dan orang yang beri contoh apa yang agama kita suruh. Jadi kita tak boleh macam sesetengah suami hanya cakap tak boleh itu, tak boleh ni. Tapi kita tak buat. So macam cabaran saya kena contoh, okey, kalau dalam Islam perempuan tak boleh keluar rumah tanpa izin suami. So akan tanya, ada soalan, kenapa? Dekat situ kita kena terangkan. Nanti ada satu lagi kejadian atau peristiwa berlaku dekat dalam kehidupan berumah tangga, akan ada soalan lagi, kenapa tak boleh? Dekat situ kita kena terangkan lagi. Dari segi hukum hakam, kenapa ni tak boleh, kenapa Islam melarang. Tak cukup dengan tu, kita kena bagi contoh lagi. Banyak sebenarnya. Banyak. Sebab mu'alaf ni dia banyak kenapa. Ya, betul. Kenapa? Kan sampai ke tahap sebenarnya saya sendiri dulu pun bila mula-mula saya memeluk agama Islam, saya akan tanya soalan seperti kenapa bila batal wuduk kena cuci muka? Contoh kita batal wuduk sebab terkeluar angin kan. Kenapa kena cuci muka? Bukan kan? Soalan-soalan macam tu sebab kaedah untuk nak bersama dengan seorang mu'alaf yang baru sahaja berjinak-jinak dalam Islam itu dia berbeza. Kita kena menjawab dengan penuh berkhidmah. Jadi kena bimbing betul-betul lah maksudnya. Ya, betul. Sebab tu macam saya, walaupun kita bukanlah maksudnya orang baik sangat, tapi kita cuba buat yang terbaik untuk memberi contoh pada pasangan kita. Sebab kalau saudara baru ni, dia lebih kepada fakta. Betul. Setiap apa soalan, kita kena jawab dengan fakta. Kalau tak cukup dengan fakta, dia akan tanya lagi kenapa. Dia akan tanya lagi dengan kenapa. Itu merupakan cabaran untuk kita cari apa poin, macam mana kita nak menjawab. Baik, Cik Lan. Jadi kalaulah sahabat-sahabat kita yang sedang menonton ni kan, ada hajat untuk nak berkahwin, bernikah dengan bakal isteri atau bakal suami daripada kalangan mu'alaf, apa nasihat yang pendek untuk mereka ini? Okey, nasihat saya satu. Kalau untuk berkahwin dengan saudara baru atau mu'alaf, pertama, pastikan kita boleh menjadi contoh yang terbaik. Bukan hanya contoh untuk bercakap, tetapi untuk membuat. Apabila kita mampu melakukan, kita mampu buat apa yang hukum Islam suruh, agama Islam suruh, maka pasangan kita insya-Allah akan boleh ikut apa yang kita suruh. Itu dia, ringkas dan juga padat, menjadi contoh, bukan sahaja menggunakan ayat saya suami awak mesti kena taat kepada saya. Betul Baik, kita habis cerita mu'alaf, okey. Kita kembali pada bisnes Cik Lan itu sendiri. Saya lebih biasa panggil Encik Roslan dengan Cik Lan. Saya dah biasa dah, saya rasa lebih mesra macam tu kan. Cik Lan sekarang ni Cik Lan membuka sebuah butik Lan Collection yang baru. Sebaik saja kita memasuki fasa endemik ini. Jadi saya tertanya-tanya juga Cik Lan sebenarnya, tempoh PKP, tempoh pandemik selama lebih daripada 2 tahun, bagaimana Lan Collection mengharungi keadaan semasa itu?
Okey, sepanjang pandemik memang kita maklum semua sektor perniagaan terkesan, termasuk saya. Saya pun tak terkecuali terkesan sebenarnya. Memang sepanjang pandemik tu, sepanjang kita PKP, kita berapa kali, 3 kali PKP kan. Sepanjang PKP tu saya lebih banyak kata orang tu bertahan sebenarnya. Dan saya untuk meneruskan saya punya kehidupan pun saya hanya berbekalkan saya punya simpanan, dan dalam masa yang sama kerja tak ada apa-apa aktiviti. So memang sangat terkesan, sangat memandingkan kepala. Jadi bagi pendapat saya fikir saya kena balik pada agama. So masa kita PKP, macam saya memang tak ada kerja, saya pun tak ada apa-apa aktiviti. So saya fikir masa itulah saya terpaksa balik pada agama, saya memang bertawakal pada Allah. So masa kalau kita nak tambahkan ibadat kita, saat itulah kita nak tambah. Masa kita nak berdoa, nak meminta pada Allah, masa tu jugalah kita fokus. Dengan ibadah dan amal itu yang membuatkan Encik Lan untuk bertahan secara secara mental. Betul. Mentally sepanjang PKP tu. Betul. Baik, main point sekarang ni. Ini bagi saya yang paling penting untuk saya nak bertanya pada Encik Lan kan. Habis PKP, lepas tu kita masuk endemik ni, terus tiba-tiba muncul boutique line collection yang baru ni. Apa cerita di sebalik tu? Okey. Sebenarnya idea dah lama dah. Okey. Sebelum isu COVID lagi memang sudah ada dah idea ni. Cuma saya tak terlalu serius untuk memikirkan benda-benda ni. Okey, so kita pun jumpa dengan masalah COVID, PKP. Masa tu memang dah tak ada kerja, kepala dah runsing, dah pening, dah apa. So masa itulah mula berfikir balik apa yang saya fikir sebelum ni, nak buka satu butik yang lebih selesa, yang agak kata orang tu mesra pelanggan. Okey. So saya buat keputusan selepas PKP. Saya buat keputusan saya pergi umrah. Saya pergi umrah pada bulan 2, tak silap saya. Pergi umrah secara tiba-tiba. Betul. Pergi umrah secara tiba-tiba. Masa tu tak silap saya telefon Ustaz Ridwan sendiri pasal package umrah. Ya. Lepas tu saya terus Saya cakap jadi. ketika tu saya ingat Encik Lan hanya tanya-tanya je. Lepas tu saya terus jadi, saya terus pergi ikut kursus, betul kan? Betul. Okey, so masa saya pergi umrah tu, sepanjang saya berada dekat Mekah, sepanjang saya berada di Madinah, masa itulah saya minta apa yang saya nak. Saya mohon pada Allah bagi saya petunjuk, bagi saya kekuatan, khususnya untuk saya meneruskan saya punya kehidupan dari segi perniagaan saya. Dan balik umrah, lebih kurang 2 minggu, tiba-tiba saya dapat satu semangat. Saya cakap dengan isteri saya, kita tak boleh delay lagi. Saya cakap dengan dia, jom kita cari kedai. Alhamdulillah dengan izin Allah, semua lancar. Kawasan yang saya target memang dataran Lakin. So Alhamdulillah dataran Lakin juga saya boleh dapat sewa. So dalam masa terdekat, isteri saya pun bantu dari segi buat dari bentuk design apa semua, Memang ubah suai. Encik Lan yang buat sendiri. Ya betul. Dia yang lukis, Subhanallah. idea dia, saya tengok, saya suka, saya cakap on. Bila kita present dengan kontraktor, kontraktor pun terkejut. Siapa yang lukis, dia tanya. Dia ingat kita upah arkitek mana lukis. Saya cakap ni isteri saya yang lukis. So Alhamdulillah inilah yang Betul sahabat-sahabat semua. Kena datang ke boutique line collection ni. Memang the first impression apabila saya memasuki boutique line collection ni, memang saya rasa ini adalah boutique yang designer touch. Simple, elegan. Tapi buat sendiri ya. betul. Subhanallah. Jadi sebenarnya daripada apa yang Encik Lan sampaikan tadi itu, sebenarnya ada satu pengajaran yang kita boleh ambil. Sangat penting. Sangat penting. Kadang-kadang kita ingin melakukan sesuatu pekerjaan. Ya, kita rancang. Manusia kita merancang. Yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita rancang, kita nak buat tetapi kita tak ada kekuatan untuk buat. Tidak tahu kenapa kita tak ada kekuatan. Mungkin kita lupa sesuatu, iaitu kita lupa yang menentukan apakah kita melakukan pekerjaan itu ataupun tidak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Cik Roslan pergi umrah, minta balik, tiba-tiba benda tu datang. Begitu sahaja. Betul, betul. Saya pun sebenarnya macam tak percaya. Tapi inilah realiti, inilah takdir Allah. Sebab saya pergi umrah tu memang saya doa, saya minta apa yang sebelum ni saya nak, apa yang terbuku dekat hati saya, semua dekat situ saya luahkan. Doa tu pun kena minta betul-betul. Ya, betul. Pak Cik Lan, Ya, saya. apa kita pun dah masuk ke penghujung. Jadi saya nak mohon sedikit nasihat daripada Cik Lan kepada sahabat-sahabat kita, ya, sebagai bekal, ya, bagaimana kita nak berusaha dalam kehidupan kita itu. Apakah yang perlu kita sediakan dalam diri kita? Untuk nasihat saya kepada bakal-bakal usahawan di luar sana, okey, sehebat mana kita, setinggi mana kita, walaupun kita punya idea banyak, kita punya modal besar, tapi kalau kita lupa pada Allah, tak minta petunjuk dari Allah, susah untuk kita mencapai kejayaan. Itu pendapat saya. So, sebagai orang Islam, macam mana pun, walaupun kita ni hebat, kita rasa kita pandai, kita belajar universiti tinggi, tapi tetap kita kena refer pada Allah Ta'ala. Kita macam mana hebat, macam mana handal, mesti nak balik dengan agama. Baik, terima kasih Cik Lan. Itu dia sedikit nasihat daripada ataupun pesanan daripada Cik Lan. Dia tak perlu saya mengulas panjang, cukup padat untuk kita semua. Tidak akan jatuh sehelai daun tanpa izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai penghujungnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Cik Roslan kerana menjemput kami, dan sama-sama. juga saya mengucapkan tahniah atas pembukaan butik Lan Collection yang baru. Saya doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada Encik Roslan dan juga ahli keluarga, ya, dan supaya didoakan agar perniagaan Encik Roslan butik Lan Collection ni sentiasa maju ke hadapan, insya-Allah. Jadi sebagai penghujungnya, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin membuat baju, menempah baju corporate, jubah, baju raya, baju kurung, apa-apa sahaja, datanglah ke butik Lan Collection yang terletak di Dataran Lakin, ya, Dataran Lakin. Okey, boleh search dekat Google, boleh search dekat Facebook, butik Lan Collection, insya-Allah. Jadi bagi sahabat-sahabat yang menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan juga share, dan jangan juga lupa untuk tekan butang notifikasi yang berada di bawah itu dan subscribe. Setiap klik anda adalah kebajikan, insya-Allah. Sehingga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.